Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب يتمم بخير. وبعد. Saya muliakan lagi, saya kasihi ayahanda pengurusi bagi masjid Sungai Tiram, dan kemudian yang dimuliakan lagi saya hormati Tuan Guru Haji Abdullah, para guru, para asatizah, para ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak, para santri muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini meneruskan pengajian kitab Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wat Talaqqi, iaitu masuk pada adab penuntut ilmu dengan gurunya, pada bait yang ke-124. Pandanglah gurumu dengan kemuliaan, buruk pandanganmu jatuh kehinaan. Di antara adab murid dengan gurunya adalah sentiasa melihat kebaikan dan juga kemuliaan terhadap gurunya, dan sentiasa beriktikad dengan kesempurnaan ilmu bagi gurunya, dan meletakkan segala urusan apa yang dilakukan dalam kehidupannya di tangan gurunya. Ini bukan mengajar seorang murid tadi menjadi ta'assub, tidak. Sebaliknya ini yang dianjurkan, yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan para ulama, yakni para guru tersebut yang merupakan pewarisnya para anbiya alaihi wassalatu wassalam, mereka ini diberikan dengan pancaran tersebut. Jadi disebabkan karena itu para murid beriktikad dengan gurunya, mengikut pandangan gurunya, dan malah tidak memandang buruk dengan apa sahaja yang dilakukan oleh gurunya, walaupun ternyata kadang-kadang bercanggah dengan apa yang diinginkan oleh kehendaknya. Maka ini adalah ainu at-ta'zim wal ihtiram. Ini salah satu bentuk ta'zim dan ihtiram kepada gurunya, memuliakan dan mengagungkan gurunya, karena ini akan menghasilkan barakah, ini akan menghasilkan manfaat kepada murid tersebut pada masa yang akan datang. Itu kata Al-Imam Al-Syeikh Abu Yusuf radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan sami'tu as-salafa yaqulun man la ya'taqidu jalalata ustadhihi la yuflih. Sesiapa yang tidak di kalangan murid yang tidak beriktikad dengan kemuliaan dan keagungan ustaz gurunya, la yuflih, maka dia tidak akan berjaya. Malah disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Ali Ba'atiyah Ad-Daw'ani, kata beliau, menada, ini di dalam bab yang akan datang ni, jagalah ucapanmu dengan mereka, jangan hanya seru nama ana anta. Ini nanti akan masuk pada perbahasannya. Jadi sebelum perbahasan tu, pandanglah gurumu dengan kemuliaan, buruk pandanganmu jatuh kehinaan. Jadi perlu memandang dengan baik sangka kepada apa yang dilakukan oleh gurunya, dan tidak
melakukan ataupun berburuk sangka dengan apa yang dilakukan oleh gurunya. Dan ini antara adab yang perlu dilaksanakan oleh seorang murid kepada gurunya. Dan seorang murid tadi tidak bercanggah dengan gurunya, walaupun zahir apa yang dilakukan oleh gurunya tersebut seakan-akan bercanggah dengan apa yang diketahui oleh dirinya. Ini yang telah disebutkan oleh para ulama tentang adab seorang murid dengan guru. Jagalah ucapanmu dengan mereka, jangan hanya seru nama ana anta. Jadi jaga ucapan kita dengan guru. Jangan kita menyeru nama guru kita dengan namanya, sama ada di depan guru kita tersebut atau di belakangnya, sama ada dia masih hidup atau dia telah wafat. Tak boleh sebut namanya semata-mata tanpa disertakan dengan ucapan ta'zim kepada guru kita. Contoh, telah berkata guru saya yang mulia, Syekhuna al-Ustaz kaza wa kaza. Ataupun telah berkata guru kami yang mulia al-Allamah al-Syekh kaza wa kaza. Jadi tidak boleh diletakkan dengan namanya semata-mata. Telah berkata fulan, disebut nama terus tanpa disebutkan gelaran sebagai penghormatan terhadap guru tersebut. Apatah lagi kalau menyebut guru tadi dengan namanya ketika berbincang ataupun ketika mengutarakan kepada seseorang. Dan menyebut ana dan anta dengan guru. Sebut sembang dengan guru dengan ana anta. Anta sihat? Ustaz sihat kah? Anta sihat Ustaz? Anta guna, tak kenal. Perkataan dengan guru dengan hatta yang lebih muda daripada kita sekalipun, walau guru tadi lebih muda daripada kita sekalipun, maka elakkan daripada menggunakan perkataan ana dan juga anta. Jangan disamakan dengan yang disebutkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in kepada Nabi kita Muhammad. Karena ucapan yang digunakan ketika tersebut dengan baginda Rasul dengan perkataan ana dan anta itu tidak menunjukkan kepada pengurangan kedudukan Nabi di dalam hatinya para sahabat. Itu kalau Nabi, kalau kita lihat dalam riwayat hadis disebutkan ketika Nabi menyebutkan suatu hadis, maka para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, walau kamu pun begitu ya Rasulullah, macam tu disebutkan. Wa anta kadzalik, disebut macam tu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu tidaklah boleh dijadikan sebagai dalil untuk kita berucap dengan guru kita dengan anta. Kenapa? Karena keadaan telah berbeza. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in walau menyebut anta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ada di dalam hati mereka perasaan tangkis kepada Nabi, mengurangkan kedudukan Nabi dalam hati mereka sama sekali tidak akan berlaku. Malah Nabi adalah yang paling tinggi, lebih mereka kasihi daripada diri mereka sendiri. Jadi perkataan anta itu tidak memberi kesan apa-apa. Seorang murid kalau dia bercakap dengan gurunya dengan ana dan anta, biasanya itulah yang ada di dalam hatinya dengan gurunya. Dia masih lagi kurang ta'zim kepada guru tadi dengan sebenar-benar ta'zim. Dan dia boleh untuk menidakkan dan juga untuk nak mempertikaikan ucapan gurunya dengan hanya melihat ucapannya ketika berbicara dengan gurunya. Jadi suasana tadi tidak sama dengan para sahabat Nabi. Dan perkara ini disebutkan oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jamaah radhiyallahu taala anhu yang pada tahun 900 Hijriah lebih telah memberi nasihat kepada para murid agar tidak menyebut gelaran ataupun menyebutkan anta ataupun ana dengan gurunya. Ya, ana kalau bahasa Arab tak apalah, tak ada perkataan saya untuk benda nak tunjuk kata diri saya tu tak ada benda lain melainkan ana saja dalam bahasa Arab. Tamam? Tapi kalau untuk guru, untuk kita nak khitab dengan guru kita, boleh ditukar dengan lebih ta'zim dengan gunakan antum. Kalau nak guna juga bahasa Arab, sebut antum. Antum sihat? Ya Sayyidi, ya Maulana, ya Ustaz, sebut gitu. Tuan Guru, Syekh, Ustaz, apa saja gelaran yang menunjukkan kemuliaan kepada guru kita tersebut. Tamam. Jadi jangan diserukan dengan nama. Itu kata Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah Ad-Dawani. Kata beliau, man nada syaikhahu bismihi, sesiapa yang menyeru gurunya dengan namanya,
Ini nama gurunya, lam yamut hatta yazuqal faqra al-ma'nawiyya min al-'ilm. Dia tidak akan mati sehinggalah dia akan merasakan kefakiran maknawi dalam ilmunya. Jadi dia akan fakir dalam ilmu. Dia akan rasa kemanisan dan juga kekayaan ilmu. Itu bahana kepada seorang yang menyeru gurunya dengan nama. Ini dengan maksudnya apa dari sini? Dengan tidak mentakzimkan gurunya. Seorang kita boleh lihat bagaimana dia takzimkan gurunya ketika mana dia mengucapkan tentang gurunya. Bagaimana dia telah meletakkan gelar kepada gurunya. Pandanglah gurumu dengan kemuliaan, buruk pandanganmu jatuh kehinaan. Jagalah ucapanmu dengan mereka, jangan hanya seru nama ana anta. Bersabarlah dengan kerasnya gurumu, jika kau menjauh kekallah jahilmu. Jadi di antara adab murid dengan guru yaitu bersabar dengan kekerasan gurunya, karena bukan semua guru sama sifatnya. Jangan seorang murid berharap mendapatkan guru yang hanya lembut sahaja, tidak dapat guru yang keras. Ya, ada anak murid yang dia, orang panggil Allahumma salli ala Muhammad, mau dilayan oleh gurunya. Kalau guru tegur, maka ketika sebut barulah kalau guru dia puji ataupun beri layanan yang baik kepada dia, baru dia anggap ini gurunya. Kalau ditegur dan juga diberikan pesan yang keras sedikit, sampai terasa di hatinya, maka dia akan mula menidakkan guru tersebut. Jadi ini bukan guru yang betul. Ini seorang yang tidak tepat pada ajarannya. Kenapa? Karena tak kena dengan jiwa dia. Karena tujuan datang bukan untuk dididik, sebaliknya dia datang untuk dihormati. Maka akhirnya tak pasti siapa guru, siapa murid ketika itu. Siapa yang dikhidmati dan siapa yang mengkhidmati. Maka ini telah menyebabkan murid yang sedemikian akan diharamkan daripada ilmu yang bermanfaat. Kalau dia dapatkan ilmu dia jadi tidak akan bermanfaat. Ilmunya akan menyebabkan dia menjadi buruk akhlak, dan dia akan menjadi seorang yang sombong, dan dia akan menjadi seorang yang jur'ah, berani dan juga telajak, maksudnya sampai sanggup mungkin akan menidakkan gurunya dan mencela serta memaki hamun gurunya sendiri. Sebab tu seorang murid kena sabar dengan keras gurunya. Sabar. Jangan berasa hati ketika mana guru menegur. Itu saya pernah cerita sebelum ni, Maulana Syekh Al-Imam Abdul Qadir Isa rahimahullahu ta'ala, guru kepada Syekh Yusuf Bakhur hafizahullah. Ketika mana didatangi tetamu, dia layan dengan Masya Allah tabaraka, baik sungguh layan tetamu. Tapi kalau anak-anak murid dia garang. Anak-anak murid dia di zawiyahnya garang. Tapi dengan tetamu yang hadir melawat beliau, dia akan layan dengan baik. Sebagian murid macam terasa sikit. Kenapa berbeza layanan syekh kepada tetamu dibandingkan dengan kami? Maka bila diajukan kepada Maulana Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullahu ta'ala, maka kata beliau, kalau kamu inginkan layanan, jadi tetamu, kata dia. Jangan jadi murid pun. Jadi tetamu. Lepas ni jangan jadi murid, main sebagai tetamu. InsyaAllah dilayan. Kamu nak apa sebenarnya? Kamu nak dilayan atau kamu nak dididik? Kamu nak jadi apa sebenarnya? Kalau nak dilayan, kalau nak dihormati macam tu, nak diangkat minumannya oleh guru, diletakkan di depan kamu, maka datang sebagai tetamu. InsyaAllah dimuliakan, InsyaAllah dihormati. Karena adab seorang tuan rumah dengan tetamu begitu. Tapi ketika muridnya bersama dengannya, dia bersikap garang dengan muridnya untuk mendidik para muridnya. Kadang ucapannya mungkin akan menyebabkan muridnya tadi terasa hati. Tapi murid yang terasa kerap dengan gurunya, ini tidak akan mendapatkan kebaikan. Manakala murid yang sentiasa letakkan bahawa segala apa yang diucapkan oleh gurunya tadi adalah sebagai memancing semangat kepada dia untuk menjadi lebih baik, dan dia akan menjadi lebih beradab, dia akan menjadi lebih mengikuti arahan daripada gurunya, maka ini akan menjadi seorang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat nanti, dan dia akan menjadi seorang yang akan bermanfaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Jadi tak boleh hanya orang panggil apa, dia nak guru yang lemah lembut. Pergi jumpa tok guru hak lemah lembut, baru guru hak ni.
Mai jumpa dengan tok guru, dia garang. Ah, ni bukan tok guru. Nah, ni bukan tok guru, kata dia. Kenapa? Kerana garang sangat. Tak boleh. Saya tak boleh masuk, tok guru garang sangat ni. Garang pun tengok keadaan, bukan garang setiap masa. Garang pada tempatnya lah. Ni asyik-asyik garang. Bagi tidur aja jadi singa dah. Nah, lepas tu pula tengok anak murid buat betul pun tak diberikan ujian yang baik. Anak murid buat tak betul pun lebih kurang sama aja. Jadi akhirnya tak boleh nak dibezakan mana satu keadaan dia yang normal. Yang ni di luar kawalan lah, di luar daripada perkara yang normal. Tapi kebanyakan seorang guru tersebut dia akan marah ketika perlu untuk dimarahi muridnya tersebut. Maka murid yang dimarahi tak perlu berasa hati. Nah, kenapa nak terkoyak dengan tok guru dia? Tak perlu koyak dengan tok guru. Nah, bahasa zaman muda lah ni lah. Orang muda kan bahasa koyak kan. Kena marah sikit koyak. Marah sikit koyak. Koyak dengan tok guru. Ajaib, macam mana boleh koyak dengan tok guru sendiri? Tak, patutnya dia kena anggap kalau guru bergurau dengan dia, ni adalah satu keindahan bagi dia. Nah, ini suatu perkara yang akan menjadi ingatan yang lama kepada diri dia. Ini kenangan yang besar kepada diri dia. Kenapa? Karena seorang yang dimuliakan, dihormati, melawak dengan dia. Nah, itu maksud dia. Kena anggap bahawa ni mungkin doa daripada guru dan insya-Allah akan menjadi kebaikan kepada murid tersebut. Tapi anak-anak muda zaman lah, dia nak dilayan. Dia susah. Tak sama macam anak-anak murid zaman dulu, kata orang tua-tua kita. Kalau dia bercerita, tak sama. Sebab tu perlu ada anak-anak muda yang jiwanya ni kental. Kalau datang belajar, niat untuk dididik, bukan niat untuk dilayan. InsyaAllah akan menjadi pelayan kepada umat Nabi Muhammad SAW kelak. Tapi kalau nak dilayan semata-mata, nanti dia akan jadi raja kepada umat. Dan dia tak akan mampu untuk melayani umat Nabi Muhammad. Dia tak akan mampu untuk memberikan panduan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Baik. Duduklah di hadapannya penuh sopan, seperti engkau datang menghadap sultan. Jadi kalau duduk di depan guru kita, maka duduklah di depannya dengan penuh kesopanan. Jadi jangan duduk dengan duduk yang sombong. Jangan duduk dengan duduk yang sombong. Ini disebutkan dalam kitab ini. Ada satu tulisan yang ditulis oleh seorang ulama. Apa katanya? Dia kata, alla yajlisa mutarabbi'an wala ala sajadatin amama syaikhi, bal yanbaghi lahu fi majlisihi at-tawadu'u wat-tasaghuru wal-ishtighalu bil khidmati. Janganlah duduk ni Syekh sebut sini. Jangan duduk ataupun berlagak mulia, sombong bila mana duduk di depan gurumu. Jadi kalau kita mai duduk depan guru kita, jangan duduk dengan duduk yang sombong. Kalau sini sebut wala yajlisa wa alla yajlisa mutarabbi'an, jangan duduk bersila depan guru. Dia. Ini ramai bersila semua ni, macam mana ni? Dah duduk bersila ni sebab mudah nak menulis, tak apa. Ni bukan duduk sombong ni. Tak ada orang dia mai duduk depan guru, memang dia tak akan duduk dengan cara yang menunjukkan kehormatan kepada guru. Dia nak duduk macam guru tu duduk. Ni duduk ni sombong dipanggil. Duduk sombong macam tu, ini dicela kepada para murid. Dan juga nak duduk di atas sajadah. Tengok tak mana ada hamparan tempat duduk, dia akan duduk di tempat tersebut. Sebab tu kita kalau pergi ke rumah para guru, kena tengok dengan baik dan kena perhati dengan elok di mana tempat dia duduk sebenarnya. Tak mana tempat guru tu duduk. Kena tanya dulu, jangan pakai hantam duduk. Tak boleh macam tu. Duduk tempat yang bukan ditentukan oleh guru tersebut. Dan kalau guru tadi tentukan ataupun bukan guru, tuan rumah mana sekalipun, tentukan tempat duduk kepada kita, jangan dibangkang tuan rumah tersebut. Ramai orang kita suka bangkang kita ketika mana dia mai duduk dalam rumah orang, tuan rumah kata, "Sila duduk sini." Tak apa. Saya duduk kat sini ya. Mana pandai pula dah. Ini tak ada adab. Tuan rumah suruh duduk di situ. Kerana dia lebih tahu keadaan rumah dia. Dan dia suruh duduk di situ. Tak perlu nak ubah tempat duduk. Kalau dia kata, "Sila duduk di sini."
Dia tak apa-apa, saya duduk kat tepi ni. Dia pula pandai-pandai. Ni ramai. Dan memang rasanya semua pakak pernah buat. Kan? Konon-konon tawaduk. Tu tak tawaduk apa itu? Tu biadab. Tu bukan tawaduk tu. Pergi rumah orang tu bukan tawaduk. Dia ingat tawaduk kalau tuan rumah suruh duduk kat sini, dia nak duduk kat tepi pintu. Kalau duduk tepi pintu, kemungkinan waktu tu akan menghadap ke bilik isteri dia. Mungkin nampak dalam bilik isteri dia. Sebab tu dia tak pergi duduk situ. Dia suruh duduk di tempat yang mungkin menghalang pandangan mata kita daripada nampak ke tempat yang tak sepatutnya. Duduk di tempat tu. Boleh faham? Nah. Jadi lepas ni pergi rumah orang, kalau tuan rumah suruh duduk tu, duduk kat mana dia suruh duduk. Jangan duduk pandai-pandai, pergi duduk tempat kita nak duduk. Lain kali buat-buat tawaduk. Kata ni tak apa, saya duduk sini tak apa. Bukan tu cara dia. Tu bukan cara dia. Tambah lagi di rumah para guru. Ada kerusi satu, duduk. Kemudian ada kerusi banyak lagi. Kerusi tu pula nampak dah jelas-jelas kata duduk kat tengah. Biasanya tok guru duduk kat situ. Kita pipi duduk waktu dulu. Duduk sini ya. Tok guru teman-teman tengok, oi, duduk dah. Tok guru pun duduk kat tempat lain. Nah, kalau dia beradab, kalau tok guru tadi jenis tak kata apalah, tok guru kalau jenis kata, dia tak main rumah orang, pakai duduk ikut dan. Kalau dia kata macam tu, macam nak agak-agak. Kita akan bangkit kata, oh tok guru tak kenal, tak hormat tetamu. Ini jadi gitu pula dah. Yang kita main kadang-kadang tak jaga kita punya adab dan hak tuan rumah, kita tak jaga. Jadi sebab tu kena jaga, dua pihak kena jaga. Yang biasanya para guru tak akan kata macam tu lah. Dia akan biar saja orang tu duduk. Tapi kita ni yang nak mengaji ni, yang kita ni nak mengambil barakahnya mereka, kita yang kena reti dengan perkara tersebut. Itu dia. Jadi kata Syekh kata apa? Alla yajlisa mutarabbi'an wala ala sajadatin. Dia tidak boleh duduk. Iaitu tempat duduknya ataupun sejadahnya guru tersebut. Hamparan tadi dia letak untuk guru, kita pergi duduk atas tu. Kecuali untuk guru tadi yang bagi hamparan tu kat kita. Amam asy-syaikh bal yanbaghi lahu fi majlisihi at-tawadhu' wa at-tasaghur. Dan hendaklah dia duduk dalam majlis tersebut dengan duduk yang tawaduk. Duduk tawaduk yang hampir dengan tawaduk di depan guru adalah duduk seperti duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Yang tapak kaki kita tu duduk di belakang pohon. Duduk ibadah iftirash ke tawarruk? Duduk iftirash. Duduk iftirash. Duduk cara macam tu, itu duduk yang menghormati ataupun yang tawaduk di depan guru tersebut. Kemudian disebut lagi alla yajlisa qariban minasy-syaikh 'inda as-sabqi bighairi daruratin bal yanbaghi an yakuna bainahu wa bainal ustadzi qadra al-qausi fa innahu aqrabu ila at-ta'zim. Tengok, jangan duduk dekat sangat dengan syekh, dengan guru. Dia nak guna hadis Sayyidina Jibril alaihi salam. Dia baca hadis Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin idh tala'a alaihi rajulun shadidu bayadis siyabi shadidu sawadis sya'ri la yura alaihi asarus safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Baca hadis tu. Dia kata Sayyidina Jibril datang tiba-tiba setelah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis, sedang kami duduk bersama dengan Rasulullah di dalam Masjid Nabawi, tiba-tiba datang seorang lelaki yang bajunya putih bersih, rambutnya hitam berkilat. Maksudnya ni seolah orang yang datang daripada dekat dengan persiapan yang rapi macam ni, dengan keindahan rupa dan juga pakaiannya. Dia gharib, ni orang asing, kami tak pernah tengok dia di Madinah Al-Munawwarah. Maknanya di sini menunjukkan bahawa hadis Sayyidina Umar tadi menunjukkan bahawa mereka mengenal semua orang Madinah waktu tu. Tak ada seorang yang terlepas daripada pandangan mereka. Lelaki ni gharib, tak pernah tengok. Kalau gharib ataupun orang asing datang, biasanya akan datang dalam keadaan pakaian dia mungkin akan terkesan dengan ghubaris safar, dengan debu-debu di dalam musafir. Ni orang ni datang macam seakan dia duduk di Madinah. Jadi dia datang duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyandarkan lututnya dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, meletakkan tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Nabi soalan. Dia tanya, dia jawab pula. Dan Nabi jawab, dia pula kata, sadaqta.
Lepas tu kata Sayyidina Umar, ajibna lahu yasaluhu wa yusaddiqu. Kami ajaib, dia kata, dia tanya, dia benarkan. Maksudnya dia dah tahu. Jawapan dia dah tahu. Maksud dia gitu. Kita boleh buat macam tu dekat Rasulullah? Dekat Rasulullah pula dah. Dekat guru kita boleh buat macam tu? Mai-mai jumpa guru kita, hantam pergi rapat terus lutut dengan tok guru, letak paha atas ni, tanya soalan ke tok guru jawab, tu. Sik kandak doa tu no. Mana boleh macam tu? Ini orang baca hadis tak berguru kalau baca macam tu. Dia hanya sekadar ambil macam tu saja. Yang datang tu siapa dia? Sayyidina Jibril alaihi salam. Hadir dia dekat dengan Nabi, duduk macam tu menunjukkan pertalian persahabatan yang luar biasa di antara kedua individu tersebut. Dan perkara tu gharib kepada para sahabat yang mereka tak berani buat macam tu dekat Rasulullah. Tak berani dia. Tapi bila rajul gharib, lelaki yang gharib ini datang duduk dekat dengan Nabi, maksudnya ada perkenalan di antara dia dengan Rasulullah, dan Rasulullah tak marah dia. Faham? Lepas tu barulah Nabi beritahu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa ardah, "Ata'lam man as-sa'il?" Kamu tahu siapa yang bertanya hari itu? Selepas 3 hari Sayyidina Umar keluar awal daripada majlis. Diriwayatkan kata Sayyidina Umar keluar awal dan tidak sempat mengikuti majlis tadi. Mungkin selepas tu Sayyidina Umar tak tahu, sampai hujung hadis Sayyidina Umar dengar, tapi selepas tu kata dalam apa ni, summa labistu maliya, dalam hadis tersebut summa labistu maliya. Maksudnya Sayyidina Umar keluar daripada majlis dan 3 hari selepas tu dalam riwayat yang lain Sayyidina Umar bertemu dengan Nabi dan Nabi bertanya. Dan di sini dalil menunjukkan Nabi mengambil perhatian terhadap kehadiran Sayyidina Umar dan pengetahuan Sayyidina Umar. Lepas tu Nabi tanya dia, kamu tahu yang datang dulu siapa dia? Sebab kamu keluar awal. Dan mungkin sahabat yang lain mungkin dah tahu, mungkin Sayyidina Umar tak tahu. Atau mungkin sahabat lain semua pun tak tahu, Nabi nak bagi tahu kat Sayyidina Umar saja. Boleh jadi. Jadi kamu tahu siapa yang mai itu? Kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Ini adab para sahabat ketika menjawab soalan yang ditanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda Nabi tanya, "Atadri manis sa'il?" Kamu tahu siapa yang tahu? Siapa yang tanya tadi? Maka dia akan jawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Kita lah kalau alim bertanya kepada kita, maka sebaiknya untuk kita jawab, Allah wa rasuluhu wa ahlul ilmi a'lam. Allah dan Rasul dan ahlul ilmi lebih mengetahui. Itu jawapan. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Fathul Mubin, syarah kepada Arba'in. Tapi kalau Tok Guru tanya dalam imtihan, dalam exam, tak boleh jawab gitu. Tok Guru hantar soalan exam dekat dia, tanya dekat dia, apa dia jawapan dia? Allah wa rasuluhu wa ahlul ilmi a'lam. Ni insya-Allah fail. Kan? Ya, beradak tapi tak kena tempat. Dia ada tempat dia. Sekarang ni test untuk ada exam, imtihan, mana boleh jawab macam tu. Ni kalau Tok Guru tanya tadi dan murid tadi ditanya dalam majlis, tahu tak apa dia maksud sini? Jadi guru tadi diketahui bahawa tujuan dia bertanya tadi adalah untuk dijawab para muridnya, untuk bertanyakan lagi manfaat lebih daripada gurunya. Karena kemungkinan kalau dia jawab hanya sekat tu saja, tapi kalau dijawab oleh gurunya, dia akan tambah lagi manfaat ilmu dengan jawapan tersebut. Maka dilihat pada kondisi dan juga keadaan bagaimana soalan tadi ditanya. Jadi murid kena tambih, murid kena beri perhatian. Dia kena bezakan, guru je ni tanya nak test dia ke, guru ni tanya untuk berikan manfaat lebih dengan jawapan daripada guru tu sendiri. Tengok balik. Ni kata murid yang cerdik, dia kena melihat keadaan guru tadi macam mana. Tu pun adab dengan guru sebenarnya. Tahu kata guru kita sekarang ni dia tak suka, dia marah, dia jangan tanya dia waktu ni. Tahu kata guru ni waktu ni dia nak makan, apa yang patut kita buat. Tahu kata guru dia sekarang ni nak minum, tanpa perlu bagi isyarat kepada murid dia tersebut. Maka dia memahami apa yang dikehendaki oleh gurunya, maka ini adalah murid yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Jadi duduk macam mana di depan guru? La yajlisa qariban minasy-syaikhi 'inda as-sabqi. Inda as-sabqi ni waktu bila? Ni waktu mengaji. Waktu duduk mengaji ni dengan tok guru, jangan duduk dekat sangat dengan tok guru, duduk jauh sikit.
Lebih kurang berapa qadrul qaus? Lebih kurang satu anak panah busur. Busur anak panah lebih kurang dalam 1 meter contohnya. Nah, duduk jarak dengan guru kita lebih kurang 1 meter. Ini kalau lelaki ni, kalau perempuan lebih lagi lah kena jauh. Kalau anak dara hak duk mengaji dengan tok guru, lebih lagi lah kena jauh. Yang ni kalau lelaki sekalipun. Maka berjarak sedikit dengan guru tadi, ini dalil ta'zim kita kepada guru kita. Waktu kita ta'zimkan sultan, ketika kita ta'zimkan sultan, adakah kita datang kepada sultan dan kita tepuk bau sultan? Macam tu kita ta'zim sultan. Raja, menteri besar, kita pergi dekat dia, YB sihat dah, pak, tiba sikit bau. Walaupun kamu kawan dia di sekolah dulu, kena ada tempat dia. Di mana tempat yang kamu nak tunjuk, kata kamu ni terlalu rapat dulu duduk di sekolah, tak perlu tunjuk depan orang, ada tempat dia. Dia di depan rakyat pada waktu tersebut, tak perlu kamu duduk tibai bau dia depan orang ramai nak tunjuk, kata nampak tak YB aku tibai gitu ya, pak bau dia macam tu ya. Nak abang kata kami lu kelas sekali ya tu, kemar dia jadi YB, hang jadi apa? Tak kira orang kata tu pula tu. Oh, ni tok guru, masya-Allah, dia pun mai kat tok guru, pak tiba tok guru sihat tok guru dah, kenal tak dia. Lepas tu habaq kat orang, kalau tahu dia kelas dengan saya lu ni, tok guru ni lu kelas dengan saya, satu kelas kami. Saya lagi cerdik pada dia, saya nombor 1, dia nombor 3. Habaq tu. Kalau ada orang macam tu, kita akan kata apa? Kita kata kalau duk cerita bangga tu, dia tu dulu kawan kelas saya, dia tu dulu kawan kelas saya. Nah, orang akan dengar, orang akan kata, iyalah, dia telah kawan kelas hang. Dia jadi mufti, dia jadi syekh, dia jadi alim kabir, dia jadi pemuka dalam umat. Kamu jadi apa? Dan orang akan tanya balik nanti, kamu jadi apa? Kamu bangga kata kamu kawan dia, kamu tunjuk sangat kepada orang ramai tentang kebiadaban pada ketika tersebut. Ya, walaupun perkara tadi kalaulah di belakang orang, kalau kamu nak buat macam tu, silakan, tidak ada masalah. Sebab tu jangan antara keburukan adab seseorang dengan seseorang teman dia, ketika mana dia tidak memberikan penghormatan yang sepatutnya kepada teman dia tersebut dengan yang sepatutnya diperolehi oleh. Contoh kawan kita ni CEO dalam syarikat, kita pergi syarikat dia, kita tengok dia ni kawan sekolah kita dulu, kita nak panggil apa, dia di depan kawan-kawan kita, di depan ni anak-anak buah dia, di dalam pejabat dia, kita nak panggil nama dia, kita akan sebut dia dengan sebutan yang mulia. Tuan sihat no. Kalau dia kata jangan panggil tuan lah, segan, kita kawan sekolah dulu, ya dia akan ada perasaan tu sendiri. Tapi apa yang patut kita lakukan ketika tersebut? Ketika tu perlu menunjukkan penghormatan, karena sekarang dia di depan anak buah dia ni guru, di depan para muridnya, kamu datang panggil nama dia pada ketika tersebut. Apa salah kalau kamu panggil dia ustaz? Apa salah kalau kamu panggil dia syekh contoh? Apa salah kalau kamu panggil dia tuan guru contohnya? Walaupun dia kawan sekolah kamu dulu, tapi kamu ingin menunjukkan seakan-akan bahawa ya tidak ada beza antara kita, tapi dengan orang lain boleh pula kita tunjukkan penghormatan. Ini dalil kamu tidak menghormati seseorang sebenarnya dengan yang sepatutnya. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita dan sepatutnya dielakkan, dan ini akan melahirkan masyarakat yang akan kurang hormat. Atau kita kalau menghormati teman kita, kita akan memberikan kedudukan yang sepatutnya kepada dia pada ketika yang sepatutnya dia dapatkan kedudukan tersebut. Tamam? Itu yang perlu kita faham dengan baik. Tak ada masalah apapun dan tak rugi apapun dengan hanya satu perkataan menyebabkan kita akan dihormati. Orang akan hormati, para muridnya juga akan menghormati. Dia kata ni teman dalam satu pengajian, tetapi macam mana ta'zimnya teman tersebut kepada temannya yang seorang lagi. Maka orang akan menghormati kita, dan penghormatan tadi tak perlu untuk kita tunjukkan dengan cara kita tidak menghormati seseorang yang lain. Bila kita tak hormat orang, kita nak orang hormat dengan kita pada waktu itu. Ini adalah suatu sifir yang sudah tentu salah. Jadi duduklah di hadapannya penuh sopan seperti engkau datang menghadap sultan. Jadi kalau kita menghadap sultan, kita akan duduk macam mana? Kita akan berjarak sedikit dengan sultan. Kalau ada orang dapat anugerah daripada sultan, macam mana cara rehearsal yang mereka duk bagi tengok?
nak letakkan pingat dekat poket dia ke dekat dia punya apalah kan sultan nak bagi tu, macam mana cara bentuk kalau dia tengok gambar? Dia akan duduk berjarak sikit dengan sultan. Ke dia main peluk sultan terus gitu? Dah. Nah. Lepas tu kita di depan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Madinah Al-Munawwarah. Maka sepatutnya kita ketika berada di depan baginda Rasul adalah berjarak dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda ta'zim kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang kadang pergi ke Madinah sampai di depan makam Nabi kita Muhammad, dia akan duduk dekat bahagian depan tu, dia akan duduk pergi mengendak kat celah-celah lubang tengok mana makam, tak tahu kan, nak tengok betul. Pernah lah dia buat itu kalau siapa pernah pergi lah, dia tak ada halang-halang main jauh tak banyak mahal bukannya sikit, jadi halang-halang main pergi tengok gitulah. Tak selesai lagi kita rupanya dengan Rasulullah, tak selesai lagi. Patutnya kita pergi sana sampai di depan Nabi, berjarakkan sikit kita dengan Nabi, menghadap ke Nabi, tapi jarakkan sedikit, tanda ta'zim kita kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini akan dimuliakan oleh Allah. Nah, orang yang begini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan Sayyidina Jibril alaihi salam. Sayyidina Jibril tak apa lah, kawan baiknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pun ketika dalam hadis disebut ya Muhammad akhbirni anil Islam, sebut ya Muhammad saja, tak sebut ya Sayyidi ya Rasulullah. Maka kata ulama, kemungkinan sebutan nama sedemikian kepada Rasulullah di dalam sebutan Sayyidina Jibril ini sebelum diarahkan oleh Allah Ta'ala hatta kepada malaikat untuk memanggil Nabi dengan gelaran yang terbaik. Tamam? Kata sebagian ulama begitu. Jadi kalau kata pandangan yang kedua, mungkin suruhan tadi kepada manusia saja, tak. Itu mungkin pandangan kedua begitu. Tak, tapi sebenarnya pandangan yang pertama lebih kuat untuk kita berpegang. Kenapa? Karena dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut apa dia? Dalam Quran. Mana? Apa Quran? Asim. Macam mana apa ni? Jangan panggil Nabi dengan gelaran. Macam mana? Ayat dia. La taj'alu du'a ar-rasul ka du'ai ba'dikum ba'dha. Tu. Yang kamu panggil Nabi SAW seperti kamu memanggil sesama kamu. Itu kan ayat dia. Pernah dengar ayat tu? Asim? Pernah dengar ayat tu? Pernah hafal kan? Pernah hafal lah. Ya. Ilhamuddin tunduk apa? Duduklah di hadapannya penuh sopan seperti engkau datang menghadap sultan. Berikanlah sepenuh perhatianmu terhadap yang diucapnya, jangan jemu. Kita azan dulu kan? Terus ya. Berikanlah sepenuh perhatianmu terhadap yang diucapnya, jangan jemu. Dia kena bagi perhatian yang sepenuhnya kepada guru, apa yang diucapkan oleh guru kita. Jangan jemu. Jangan tunjukkan malal di depan apa yang diucapkan oleh guru kita, walaupun ucapan tadi telah diulangnya 1000 kali. 1000 kali dah dengar cerita tu. Kalau tok guru ni cerita dia tu ya. Tak, dia jangan tunjuk malal. Jangan malal apa dia malal? Jangan tunjuk bosan, jangan tunjuk boring. Jangan duk pi sambung cerita tok guru tu. Ataupun dia tok guru tu baru nak sambung cerita. Tok guru cerita dah itu ni. Buat elok. Jenis ni putih terus madat. Putih madat. Putus barakah. Tak dapat terus. Dengar macam kali pertama dengar. Hak ni yang sepatutnya berlaku. Tok guru tadi ulang cerita tu 1000 kali dah, tapi dia tetap bagi perhatian seakan-akan baru kali pertama dengar. Ni baru murid yang ikhlas. Baru murid yang ikhlas kepada gurunya. Dan dia akan mendapatkan manfaat yang besar dalam pengajiannya. Tapi ramai di kalangan murid yang tidak melaksanakan adab tersebut, menyebabkan mereka tidak mendapatkan manfaat yang semaksimum mungkin ketika belajar. Sebab tu adab pengajian ni perlu diajar kepada para murid di sekolah rendah, sekolah menengah, universiti dan seterusnya. Kena mengaji adab. Kita adab ni kena ada silibus sebenarnya di sekolah. Bukan pendidikan moral saja ni, pendidikan adab. Adab macam mana nak masuk rumah. Itu adab dengan, maksudnya dengan umum. Ni adab dengan guru. Sebab tak ada adab tu lah yang menyebabkan para murid jadi biadab dengan gurunya di sekolah.
Para murid tidak ada lagi sifat ta'zim kepada ilmunya. Nah, dan karena murid yang benar, mereka akan mentakzimkan apa sahaja yang berkait dengan ilmu, kitab ilmu. Nah, ahli ilm. Nih, kitab tak akan letak di bawah. Nah, tanpa dilapik dengan sesuatu. Dan angkat dengan ta'zim. Menerima apa yang diberikan oleh gurunya, menerima dengan penuh ta'zim. Ini antara adab seorang murid dengan gurunya. Tamam? Kalau guru dia bagi hadiah kepada dia dengan sesuatu hadiah, dia tak akan tukar hadiah tadi kepada seseorang, dan tak akan jual hadiah tadi, tak akan bagi kepada orang. Ini hadiah daripada gurunya. Kata sebahagian para masyayikh kami, duit yang diberikan oleh guru tidak akan digunakan duit tersebut, malah disimpan duit tadi, ditulis pula duit ni dihadiahkan oleh guru fulan pada tarikh sekian, disimpan dalam beg duit dia. Dia berkata, buat ibu duit kot. Barakah. Ini guru bagi hadiah. Macam mana saya nak pergi tukar di 7E duit kalau kata tok guru bagi walaupun RM1, saya tak akan tukar duit itu, saya akan simpan duit itu. RM50 tok guru bagi, oh sayang tak guna. RM50 tak guna, simpan duit tadi. Diterima dengan tangan kanannya, malah diciumnya, menghormati gurunya, disimpan duit tadi dengan simpanan yang baik, tidak akan dirosakkan. Saya tuan guru Syekh Sa'ad Jawish rahimahullah, waktu kami naik bah dengan dia, saya naik bah, tengok Syekh Sa'ad duduk ada atas bah, Syekh Sa'ad Jawish. Jadi bila dia duduk atas bah tu, saya pun nak bayar lah duit tiket kat dia. Rupanya dia bayar awal lagi, dia bayar kat kita awal lagi. Tiket tak mahal pun, harga lebih kurang 5 kupang je. Tapi kita nak bayar lah Datuk Guru naik bah ni. Syekh pensyarah ataupun ulama besar Al-Azhar Al-Syarif, mengajar hadis di Al-Azhar Al-Syarif. Tapi naik bah sekali dengan pelajar, nak pergi ke Al-Azhar. Kalau duduk di Malaysia ni, naik Mercedes aja nak pergi ke universiti ni. Universiti yang terulung di dunia ni, universiti yang tertua di dunia, antara yang tertua di dunia. Jadi saya pun nak bayar, rupanya Syekh bayar dah. Dia bayar dah duit. Saya pun, Syekh bagi tiket tu dekat saya. Tiket tu saya tulis di belakang. Dan saya simpan tiket tu. Masih ada sampai sekarang tiket tu. Tiket tu saya simpan sampai sekarang. Asalnya umur tiket tu dekat 10 tahun lah. Tiket tu umur dekat 10 tahun. Dan tiket tu pun dah tak ada dah di Mesir. Sebab bah tu pun dah harga dia mahal. Dan boleh tahulah harga tiket waktu zaman tu berapa harga dia. Saya simpan. Tiket tu pun saya simpan. Sebab tu ada seorang syekh bagi hadiah kepada muridnya dengan kain burdah. Anak murid dia ni buat lapik kaki. Tok guru bagi burdah dekat dia. Kain ridak tu bagi hadiah. Tok guru mai rumah dia, tengok-tengok dia buat lapik kaki. Apa kata tok guru ni kepada anak murid dia? Dia kata, ya bunai, wahai anakku yang tercinta, jangan kamu jadikan hadiah daripada fuqara ni dengan sesuatu yang menghinakan macam tu. Kamu letak di bawah kaki kamu. Tak. Dan kena anggap, kata para masyayikh, hadiah yang diberikan oleh para guru kepada seorang murid tadi, fihi hikmatun wa asrar. Ada hikmah dan juga ada asrar, rahsia yang tertentu yang kemungkinan murid tadi tidak ketahui, melainkan kalau dibukakan oleh Allah hatinya untuk melihat kelebihan-kelebihan dengan hadiah yang diberikan tersebut. Sebab tu jangan pandang enteng dengan hadiah yang diberikan oleh para guru kita. Tapi anak murid lah tak ada. Kalau tok guru bagi hadiah apa pun, dibiarkan. Diletakkan mata-mata. Kemudian yang panggil apa? Bagi tasbih ke anak murid. Tahu mata. Jadi tak tahu ni tasbih siapa, tak tahu. Tinggal habis semua. Orang ni tasbih, kata ni buh di tengkok, takut tertinggal, buh di tengkok. Ada orang kata, ish, pelik nampak dengan Sami Buddha. Oh, Sami Buddha mai kat mana? Sami Buddha awak pegang tasbih sebut la ilaha illallah ke? Allah subhanallah. Macam mana nak sama dengan Sami Buddha nya? Tak sama Sami Buddha lah. Awak Sami Buddha dulu kah pakai tasbih di tengkok ni, nak tanya ni? Ni pelik. Macam mana boleh qiyas ma'al fariq ni?
Dia qiyahkan benda yang tak sepatutnya. Dia ada orang dulu tak buat. Siapa tahu orang dulu tak buat? Berlambak-lambak gambar para masyayikh dulu pakai tasbih di tengkok. Ada kitab siap tulis tasbih di tengkok. Dia buat pelik, kata takut fitnah. Fitnah ni mai ikut mana fitnah? Kita sendiri yang pandai duk tulis perkataan fitnah tu. Mai ikut mana fitnah? Pandai-pandai sebut fitnah. Pandai-pandai jadi fitnah benda tu. Jadi fitnah mai ikut mana? Kita pun jadi heran. Mai mana yang tiba-tiba boleh kata kalau pakai tasbih di tengkoknya di fitnah? Boleh pergi sama pula dengan Shaolin Buddha. Ajaib, ajaib. Nah, ajaib maksudnya apa dia? Kenapa ajaib tadi? Kerana tak tahu benda basic. Basic je pun. Nah, ajaib. Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani kata beliau, saya hampir mati ketika mana melangkah tasbih. Kenapa? Karena ini alat untuk zikrullah. Ini bukan alat biasa ni. Ada orang pegang tasbih tiba-tiba duk ingat duit. Ada. Kira duit. RM1, RM2, RM3 ada itu dengan tasbih. Ke orang pegang tasbih ni dia ingat Allah Ta'ala lah, zikir. Selawat kepada Nabi SAW. Itu. Dia kata saya lebih suka guna tangan saya. Hang suka guna tangan tu bukan hukum. Awak dengan kesukaan kamu menjadi hukum kepada orang lain agar orang lain tak boleh guna tasbih. Apa punya kaedah ni? Dia kata tasbih ni main mana? Saya suka guna tangan lagi. Kau suka hang lah. Oh, dia nak guna dengan hukum dia. Ajaib betul. Tu kita malas sembang. Kita sembang lagi, apa kata kita kata kat depa pula lagi kita tak tahu. Dia maki kita ni, oi, berjabu tuan-tuan ni. Tu terus kita tulis habis dah semua. Tu pun maki lagi. Dalil apa? Dalil tak baca pun. Dia tengok kita ya. Oh, dia ni maki dulu. Baca tak lagi. Nah, dia tak tengok hak masyayikh tulis, para ulama tulis tentang masalah sangkut tasbih di tengkok dan seumpamanya. Tak apa, tu bukan masalah dia lah. Cuma nak bagi kita kata jur'ahnya orang zaman lah, tidak ada adabnya mereka dengan ilmu dan juga ahlinya, tapi mereka tak ada lagi penilaian. Yang dinilai adalah pada diri mereka. Yang dinilai adalah pada apa yang mereka pegang. Yang dinilai adalah apa yang mereka tengok. Kami tak pernah tengok, jadi kami rasa pelik. Bila kami rasa pelik, patutnya benda ni kena tinggal. Oh, kok tu pula dah. Kok mana jadi hukum? Jadi dengan sebab dia pelik, jadi jangan boleh pergi tengok benda tu ada depan mata dia. Ajaib. Memang ajaib. Lepas tu kena mengaji, tuan-tuan. Mengaji. Jangan duk buat khiyah ikut dan kita. Benda tak kena duk pergi khiyah. Mungkin ibu ayah semua ada yang pernah dengar, ada yang mungkin tak pernah dengar. Ni kali pertama dengar lah kot kan. Duk tengok anak murid saya pakai, duk tengok tasbih duk tengkok gini, jadi buat pelik pula. Dia kata ni Buddha mana pula ni ya. Buddha mana main duk dalam masjid semayang kali dengan kita tak ni. Ya Allah, ya Rabbi. Kita yang lagi pelik zaman lah apa dia? Yang peliknya tu yang suuzon tu yang lagi pelik tu sebenarnya. Yang lagi peliknya bukan tasbih di tengkok tu. Yang peliknya nisbahkan tasbih di tengkok tu sama dengan Buddha. Hak tu yang peliknya. Bukannya peliknya pergi pakai tasbih di tengkok. Dan kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, ini benda mulia. Kalau benda mulia ni tempat mana diletakkan? Di tempat yang mulia. Dan kalau kata kita pakai, ada yang letak di tangan. Sekali dia kata pakai rantai tangan pula. Ni kalau dia balut kat sini, takut terlupa. Ni. Tu macam rantai tu haram. Dia tidak saya pakai macam pakai jam. Tu macam mana pula? Tak haram balik. Ikut dia pula. Saya pakai di tengkok. Oh, haram. Ini sama dengan Sami Buddha. Habis kalau saya pakai macam saya pakai name tag macam mana? Name tag masuk program, kan? Program tulis VVIP, takut jatuh kad tu dia buat tali, tak ke tengkok, boh dalam poket. Haram. Tak apa, sebab takut lagi hilang kad tu lagi, tak lagi masuk pula. Boleh pula. Bang, sedah lagi bodoh. Mai kat tali tu boleh, mai kat tali ni tak boleh. Dua-dua tali. Apa beza tali tu dua tu? Nak tanya apa beza tali tu je. Hak ni tali, dalam ni ada tali ni. Cuma dia ada tambah sikit biji tasbih. Hak tadi tali juga. Cuma dia tak buh biji tasbih. Baik, kalau dia buat tali tu biji tasbih, macam mana? Dia pergi balut tali tu, dia pergi rajin, dia pergi buat balut bagi jadi bulat. Buat balut lagi bulat. Macam Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada biji tasbih beliau dibuat daripada benang. Dibalut benang, bulat, 1000 benang.
dan digunakan setiap malam untuk berzikir, dan dia tidak akan tidur lagi tak selesai wirid sebanyak 1000 kali. Sayyidina Abi Hurairah, sahabat Nabi. Kamu pula pandai-pandai, saya lebih suka guna tangan. Okey, sila, tak ada masalah apa. Guna tangan tasbih 1000 tengok. Try. Subhanallah, subhanallah. Tidak, Allah tambah nak adri itu. Allah lupa. Dia subhanallah. Dia kata pegang tasbih bukan dan terlepas tak subhanallah. Allah tak apa, tak apa lah. Kurang-kurangnya ni pun jadi saksi juga nanti ni di akhirat nanti, dan ada digunakan oleh para aulia illah as-salihin. Faham? Tu. Abaikanlah tu, banyak kali dah saya duk syarah pasal tasbih tu. Tak perlu diulang-ulang lagi. Cuma saya nak beritahu kok lah, ada di kalangan ibu ayah hak baru mai duduk dalam masjid ni, tengok orang macam tu, dia tu kata buat pada pelik, dia kata. Ada juga yang kata ni takut jadi fitnah akhir zaman ni apa semua. Tak salah. Abaikan, tak mau dengarlah benda-benda macam tu. Kenapa? Karena tak ada khidmah ilmiah langsung dengan ucapan tadi. Tak ada sumber ilmu langsung. Berucap macam tu, apa dia sumber ilmu dia? Hujah apa macam tu? Tu bukan hujah tu. Tu atifi dipanggil. Atifi tak boleh masuk dalam hukum. Dia masuk dengan perasaan dia. Saya rasa, hukum fiqh dengan saya rasa. Jenuh macam tu. Imam Syafi'i ingat buat keluar hukum dengan rasa dia. Saya rasa hukum dia harus kot. Gitu. Imam Syafi'i buat keluar hukum. Syarimi? Ni saya buat muka pelik. Berikanlah sepenuh perhatianmu terhadap yang diucapnya, jangan jemu. Beri perhatian dengan apa yang diucapkan oleh guru kita, jangan jemu dengan apa yang diucapkan olehnya. Seakan-akan macam kita dengar kali pertama. Nih, walau dah mendengarnya 1000 kali, tetap menganggap ini pertama kali. Walau dengar dah 1000 kali dah, tetap menganggapnya mendengar pertama kali. Berkhidmatlah dengan gurumu saudara, walau hanya meletakkan sepatunya. Khidmat dengan guru. Ini antara perkara yang telah kurang dilakukan oleh sebahagian murid, malah sebahagian menganggap bahawa ini menghinakan diri mereka, iaitu khidmat. Khidmat. Zaman dulu tok-tok guru ada bendang. Anak murid main mengaji, kemudian pakai khidmat dengan tok guru, pi menabuk padi, pi mengerak padi dengan tok guru. Kadang depa pi mengerak. Tok guru ada ladang getah. Maka anak murid pakai pi duk motong getah kat situ. Dulu, zaman dulu. Malah dah tak ada macam tu. Jadi bentuk khidmat macam mana? Apa sahaja cara khidmat kepada guru tersebut, maka perlu dilakukan oleh murid tadi kepada gurunya. Jadi jangan seorang murid tadi mengabaikan khidmat kepada gurunya, walau jauh walaupun dekat. Hak dekat dengan cara khidmatnya kepada guru dengan sekian, yang jauh dengan cara yang sekian. Cuma nak khidmat dekat tok guru pun kena parti juga. Jangan semua asal nak khidmat. Dia main kat tok guru, dia tengok tok guru tua-tua, dia pun nak khidmat, kata saya nak urut tok guru, boleh tak nak khidmat ni? Dia pun main pegang kaki tok guru urut. Rupanya kaki tu hak sakit kali. Tok guru kena gaut. Tak ada nak cerita, dia pergi urut dah. Lah kali tok guru bertahan, nak marah maki satgi budak ni lari terus tak main dah. Lah kali tok guru pun senyap, tahan sakit, dan akhirnya bertukarlah khidmat tersebut. Tok guru pula berkhidmat kepada dia. Yang ni berkhidmat menjaga hati dia. Dia nak khidmat ke tok guru, rupanya terbalik. Tok guru khidmat kat dia, tok guru khidmat jaga hati dia. Syaribi? Bukan Syaribi lah. Yang anak murid saya tak apa. Saya tak ada gaut lah. Saya kata saya ada gaut pula. Tak, saya tak ada gaut. Gaut tak ada. Kecil manis tak ada. Alhamdulillah lah sekarang ni. Darah tinggi tak ada. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang gitulah. Ada orang main jumpa dengan kata Syekh Ali Tanwi rahimahullahu ta'ala dalam kitab adabnya, dia cerita berkenaan dengan ada orang yang datang nak khidmat dengan tok guru tapi tak kena cara. Tak tanya dekat murid yang paling tua dalam majlis tersebut. Tanya kat anak murid tua dulu. Tanya dulu kepada yang paling hampir dengan tok guru. Kita nak main macam mana cara dia? Nak buat macam mana nak khidmat dengan tok guru? Nak cara kena tanya gitu dulu. Betulnya. Zaman lah macam-macam lah. Zaman lah ada juga yang kadang nak panggil tok guru main tempat dia. Main nak suruh bagi ceramah apa semua sekali. Tapi dia punya atok tu, boleh tahan.
Nah, dia atok tok guru pula. Dan yang penting bukan di Penang lah. Ya. Lagi lagi mampu pula tu. Saya ke tu dah. Bambu dah lah. Dan bukan masjid ni lah. Nah. Boleh. Jadi apa ni, ada kanan main panggil tok guru. Panggil tok guru. Lepas tu dia pergi letak pula. Nah, habaq pula. Bila kita kata kita tak nak pergi tempat tu. Dia pula pergi kata. Nah, orang lain boleh main je. Nah. Sama juga, jauh juga kawan tu. Tok guru tu pun jauh juga tapi boleh main. Dia pergi buat pula perbandingan macam tu. Nah, seolah semua orang ni sama. Tak boleh macam tu. Nah, kena raikan. Kalau kata seorang tadi telah maklum bahawa orang ni ada kesibukan dia, orang ni ada keuzuran dia, maka kita kena terima. Ada seorang datang bertemu dengan Syekh Ali Tanwi, datang ke Syekh Ali Tanwi sebut, dia kata, saya tak pernah urut tok guru saya, kata dia. Tok guru dia tak pernah urut. Maulana Yaqub Sahid rahimahullahu taala, tok guru beliau. Tak pernah dia urut. Kenapa dia tak pernah urut? Bukan kerana saya ini tidak pandai mengurut, atau bukan kerana saya ni tak mau khidmat dengan guru dengan cara mengurut, takut lagi jadi hina pula, nampak macam lekeh sangat. Tak. Tapi kerana saya tak pandai urut, kata dia. Berapa saya nak urut, nak urut, patutnya jadi tok guru jadi elok, jadi tak elok terus lepas tu. Kaki patutnya jadi betul, jadi bengkok lagi kaki tok guru. Tengah kacau nanti. Ilhamuddin. Dia, saya suruh dia urut saya. Ni Ilhamuddin, saya suruh dia urut saya. Dia urut saya guna minyak panah. Lagi panah, lagi dia tambah minyak tu. Oh, lagi hebat, saya kata. Ni kemah ni, kata. Baik, terus kita sambung. Berkhidmatlah dengan gurumu saudara, walau hanya meletakkan sepatunya. Jika berjalan dengannya jangan gopoh, jangan beriringan kecuali disuruh. Jangan kita berjalan dengan guru kita sikit lagi masa kita berhenti. Kalau berjalan dengan guru kita, jangan jalan beriringan dengannya kecuali disuruh oleh guru tersebut. Dan kalau kita nak beriringan dengan guru, kena perhati balik arah mana kita nak duduk dengan guru kita tadi. Kalau boleh jangan di arah kanan kerana minta maaf. Jangan di arah kiri kerana kemungkinan guru kita tadi akan meludah ataupun nak buang kahak dan seumpamanya di bahagian kiri. Kalau kita berada di kiri, maka nanti guru kita akan terpaksa buang di sebelah kanan dan dia akan menyalahi sunnah Nabi SAW. Maka elok berada di sebelah kanan guru kita. Tapi jangan beriringan dengan dia kecuali dia suruh. Duduk belakang sikit daripada tok guru kita. Ini tanda adab kita dengan beliau. Dan yang kedua, tengok pula arah matahari daripada belah mana. Ni kalau nak jalan dengan tok guru, arah matahari mai ikut mana. Kalau arah matahari mari dan bayang guru kita ke kanan, jangan di kanan. Kenapa? Karena nanti akan memijak bayang guru kita. Faham? Kalau di kiri, jangan di kiri, belakang sikit. Karena nanti akan memijak bayang guru kita. Ini kena perhati bagi elok. Sebab tu berjalan waktu siang dengan jalan waktu malam berbeza. Waktu siang, kata ulama, berjalan dengan guru di belakang. Waktu malam, berjalan dengan guru di depan. Kenapa? Karena ada lubang, kita jatuh dulu, tok guru kemudian. Faham? Tok guru kemudian. Tok guru kemudian tu macam tok guru pun nak kena jatuh juga. Tak, maksud di sini, kalau tok guru di waktu malam, tok guru kita tok guru di belakang kita, kita di depan beliau. Karena kalau ada apa-apa masalah, kita yang akan terkena terlebih dahulu. Itu cara dia. Baik. Berkhidmatlah dengan guru, minta maaf. Jika berjalan dengannya jangan gopoh, jangan beriringan kecuali disuruh. Kalau guru kita suruh kita beriringan dengannya, baru boleh. Dan jangan bertanya soalan yang ataupun apa-apa yang soalan yang sepatutnya di dalam perjalanan tersebut. Ini karena ini akan menyebabkan kurang perhatian guru tersebut. Jadi duduk jalan tu pergi tanya hadis, duduk jalan tanya pula fiqh, tengah duduk jalan. Tak, ni tidak ada. Bagi guru tu berhenti dulu, duduk sembang bagi elok-elok, tak apa. Tamam? Imam Malik radhiyallahu anhu satu hari didatangi seorang muridnya, tengah duduk berjalan kaki dak balik daripada Masjid Nabawi,
dia berhenti tahan Tok Guru, berhenti tahan Imam Malik, kata, wahai Imam, saya datang terlewat tadi, saya datang daripada jauh, musafir datang ke Madinah untuk mendengar hadis, saya terlepah satu hadis tadi, kata lelaki tersebut, alim tadi. Ini waktu dia talib, waktu dia penuntut ilmu. Maka Imam Malik kata, kamu menuntut hadis di sini tengah jalan macam ni? Kata, mai kasut. Imam Malik kata, mai kasut kamu tu. Maka dia pun keluar kasut dia. Tak tahu Imam Malik nak buat apa, bagi kasut dia kat Imam Malik. Imam Malik pegang kasut tu, tibai kepala dia. Satu. Macam ni tuntut hadis. 2, 3, 4. Berapa kali? 20 kali. 20 kali kena tibai kepala disebabkan kenapa? Kerana tanya hadis di tengah jalan. Dan apa yang berlaku selepas tu? Imam Malik kata, tarik anak murid ni pergi duduk di tepi, duduk di sini. Maka diucap dan diriwayatkan pula hadis, 20 hadis kepada murid tersebut, menggantikan 20 kali pukulan. Dia minta satu je, Imam Malik bagi 20, ganti balik 20 kali pukul. Kata anak murid dia, kata apa? Tengok ni, anak murid yang ikhlas. Kata dia, wahai Imam, kalau saya tahu kamu akan buat macam ni, saya biarkan kamu pukul saya 100 kali pun tak apa, kata dia. Kenapa? Kerana akan dapat 100 hadis, kata dia. Maksudnya sebahagian murid dulu, para murid sanggup menerima hukuman daripada guru untuk mendapatkan ilmu, berbeza dengan zaman sekarang yang kesemuanya dengan senang. Siang hari perhatikan bayangannya, jangan sampai kau terpijak di atasnya. Hadirkanlah dia di dalam doamu, itu tanda syukurmu mendapat ilmu. Antara tanda murid yang baik, dia akan sentiasa mendoakan gurunya di dalam doanya, tak akan lupa gurunya walau sedetik pun. Itu tanda murid yang baik. Setiap solat waktunya akan didoakan gurunya. Dan di antara tanda guru yang baik, dia akan mendoakan murid-muridnya dengan kebaikan, ilmu yang bermanfaat dalam setiap doanya kepada para muridnya. Dan moga-moga kita mampu menjadi para murid yang baik dan mampu menjadi para guru yang baik, insya-Allah. Dan moga-moga kita dapat bertemu pada bulan hadapan, menyambung adab penuntut ilmu dalam majlis gurunya, insya-Allah taala. Saya mohon ampun, mohon maaf terkasar bahasa dan juga tersalah dalam bicara. Insya-Allah kami dah jamak tadi. Saya nak mohon izin kerana kami nak ke Kuala Lumpur terus. Malam ni juga nak ke Kuala Lumpur, ada urusan di sana. Jadi saya mohon izin daripada jemaah semua untuk kami dengan jemaah dengan santri Zawiyah semua, kami akan keluar lagi. Tak gitu panas. Saya kena bagi tahu selalu. Kalau saya dah buat jamak, saya kena bagi tahu siap sebab takut fitnah. Lagi orang kata ni, Tok Guru ni Raja mai ke sini tak pernah main jemaah dengan kami pun isyak. Walaupun persoalan tu tak patut tanya pun, dia tahu kata kami main jauh. Tapi saya kena bagi tahu sebagai adab saya kepada tuan rumah untuk saya maklumkan perkara tersebut. Jadi saya mohon ampun, mohon maaf ada tersalah bicara. Moga-moga kita dapat bertemu pada pertemuan yang akan datang untuk menyambung kembali bacaan kitab ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Saya ucap terima kasih banyak kepada ayahanda pengurusi masjid Al-Maghfirah Sungai Tiram, juga kepada Abang Abu, juga kepada seluruh yang ahli jawatan kuasa masjid dan seluruh yang mengikuti majlis ini sama ada secara langsung atau tidak langsung. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka az-zakirun ghafala an dhikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdalas salat أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلمات ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على قاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدادك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.